Okey, petang ni kita bersambung lagi cerita mengenai enjin CFE, iaitu enjin Kempro Turbo. Enjin ni dia ada masalah keluar asap putih yang banyak ikut exhaust. Dekat exhaust tu kalau kita start enjin, dekat exhaust akan keluar asap putih. Agak nak kata berkepul sangat tu tak adalah, tapi nampak dengan mata kasar. Jadi apabila dibuat inspections, boleh buka kat sini, dalam ni penuh dengan minyak. Okay, jadi dia ada dua kemungkinan. Satu, seal sebelah kompresor dah bocor, ataupun daripada breathing hose. Uap minyak keluar daripada sini, nipple ni, masuk melalui hose dan masuk ke dalam turbo. Ini adalah breathing hose. Okay, jadi apabila buka cek dalam ni penuh minyak, dan apabila buka dekat sini, boleh nampak minyak menitik, keluar menitik-nitik lagi. Suspek utama, minyak mesti penuh dalam intercooler dan juga intake manifold. Jadi saya tonggeng terbalikkan intercooler, dan inilah hasil dia. Okay, tonggeng terbalik macam ni lah. Okay, boleh buat lah, siapa-siapa nak buat, tonggeng terbalik supaya tempat keluar dua-dua tu menghala ke bawah. Jadi minyak yang bertakung di dalam intercooler ni akan keluar. Ni ha. Hasil dia lumayan banyak. Okay, banyak. Tu yang tumpah-tumpah. Okay, ini saya akan tinggalkan semalaman bagi betul-betul kering. Lepas tu baru basuh dengan, sama ada nak basuh dengan petrol boleh, nak basuh dengan chemical pun boleh. Okay, banyak minyak dalam ni. Jadi tak pelik sebab minyak yang berkumpul di dalam intercooler akan mengalir pergi ke intake manifold, ke sini. Okay, dia akan pergi ke intake manifold. Okay, sekejap saya tepikan hose dulu. Dan minyak akan berkumpul kat dalam ni pula. Okay. Terkepit jari. Tu dia. Jadi minyak akan berkumpul kat sini. Ni pun penuh dengan minyak. Dan minyak akan penuh lah dalam ni, intake manifold ni. Intake manifold ni pun kena cuci, buka cuci. Dan apabila minyak tu masuk ke dalam kabut pembakaran dan dibakar, itulah yang menyebabkan keluarnya asap putih. Sebab dia panggil oil burn, kita membakar minyak hitam. Jadi nak kena check apa punca dia yang sebenarnya, sama ada turbo seal yang bocor ataupun breathing hose ni, minyak datang melalui breathing hose. Okay, kalau turbo seal yang bocor boleh repair kit, buat repair kit. Tapi kalau melalui breathing hose ni, dia kena cari punca kenapa banyak sangat minyak keluar daripada sini. Dia biasanya 2-3 sebab je. Sebab pertama adalah blow by yang terlalu kuat. Okay, blow by yang terlalu kuat dia akan tolak gas angin, gas exhaust. Gas exhaust akan keluar ke sini, gas pembakaran akan keluar ke sini. Dan bila gas tu keluar dengan laju, dia akan tarik uap-uap minyak keluar sekali. Jadi dia uap minyak tu dan akan mengalir dan masuk ke dalam turbo. Yang kedua adalah penggunaan minyak yang tak sesuai, ataupun terkena minyak tiruan atau minyak yang tak ada kualiti, yang mana minyak tu akan meruap apabila panas. Jadi bila dekat enjin yang panas ni, minyak tu meruap dan dia akan keluar ke sini, uap minyak tu. Dan apabila masuk ke turbo, pergi ke intercooler, intercooler ni sejuk. Jadi apabila intercooler ni sejuk, minyak tu akan terkondensasi dan akan berkumpul dekat intercooler. Okay, sebab yang ketiga, minyak terlebih isi. Isi banyak sangat, sepatutnya sampai full je, terlebih isi. Kadang-kadang dia akan tersembur-sembur keluar ke sini. Okay, dia akan tersembur-sembur keluar ke sini. Dan bila jalan-jalan-jalan, bersembur, masuk dalam turbo, berkumpul banyak di dalam intercooler. Lepas tu, yang terlepas melalui intercooler, masuk ke dalam throttle body, intake manifold dan masuk dalam enjin dan dibakar. Itu pun punca keluarnya asap putih. Jadi kalau blow by, kena buat compression test. Compression test saya akan buat esok lah, hari ni dah petang sangat. Kalau compression test blow by ok, mungkin turbo seal yang bocor ataupun minyak
tak cantik, kualiti minyak tak cantik. Jadi esok kita bersambung untuk buat compression test untuk keempat-empat silinder. Kita nak check sama ada silinder tu masih lagi fit, piston dan piston ring tu masih lagi fit ataupun dah longgar. Sebab Campro ni memang famous dengan blok rosak. Dia panggil blok berlekuk. Blok dia berlekuk disebabkan oleh piston ring. Campro ni memang sangat famous dengan benda lah tu. Okay, esok kita buat compression test. Kalau compression test nanti result fail, nak tak nak head kena angkat bawa keluar. Kita nak double check dia punya kondisi blok macam mana. Alright, kita sambung esok. Pagi ni kita sambung balik kerja-kerja semalam. Nak buat pressure test untuk silinder enjin CFE ni. Nak tengok ada kebocoran pada valve intake atau valve exhaust atau kebocoran pada piston ring. Okay, jadi dengan membuat pressure test, kita boleh tahu keadaan dalaman enjin ni. Sama ada dia okey atau dia bocor, perlu di overhaul atau tak perlu. Okay, mula-mula sekali biasalah kita kena buka dia punya coil plug dulu. Sebab kita nak buka juga spark plug, sebab kita nak masukkan pressure di dalam silinder. Okay, buka je dulu semua. Cabut coil. Ui, ketat dah. Oh, lama putus. Aduh. Okey. Yang putus ni susah sikit nak buang dia. Yang tak putus pula melekat. Okey, yang ni okey, boleh cabut. Putus ni. Okey. Kita cabut yang lain dulu. Oh no, putus juga. Okay, 2 putus. Oh no, 3 putus. Jadi yang putus ni pecah tak bawah dia. Kena cabut yang putus. Okay, ni pun getah dia dah koyak. Jadi kena cabut yang putus ni dulu. Saya perlukan peralatan. Okey, peralatan yang diperlukan, plier 2 biji. Jepit dan tarik. Uish, tak bergurau ni. Okey. Alright, 1. Tercabut getah sebelum plier ni pula. Oh, tak boleh. Okey, 2. Yang ke last. Saya ketat sangat ni. Tak boleh. Tak boleh. Alright. Ini pun lagi satu masalah ni. Okey, ni sangkut dan dia tak nak keluar.
Okay, yang ni sangkut. Teruknya design. Kenapa buat ketat pada bahagian bawah tu? Padahal kat atas ni dah ada skru saiz 10 lah. Kenapa dia buat ketat? Oh, koyak. Kenapa dia buat ketat? Kepala coil ni nak masuk pada spark plug. Kenapa? Tak perlu sebab kat atas ni dah ada skru saiz 10. Okay, dah ada skru untuk pegang coil ni supaya tak tercabut daripada spark plug. Tapi kenapa dia buat benda ni ketat juga? Kenapa lah? Aduh. Dah jadi satu masalah ni nak buang. Tak payah nak cabut ni. Okay. Ini pun masalah design juga ni. Kenapa lah kau buat ketat-ketat benda ni? Okay. Oleh sebab buat kerja dengan benda yang banyak abuk tadi, sebelum buka spark plug, lubang spark plug tu perlu dicuci dulu, bersihkan dulu. Sebab tadi ada buat kerja-kerja mencungkil, takut kotoran masuk ke lubang spark plug. Dan takut kotoran yang masuk ke dalam lubang spark plug tu masuk ke dalam silinder masa kita dah cabut spark plug nanti. Jadi simple je, tembak angin je. Okay. Banyak nyabuk dia. Okay. Lepas tu barulah kita boleh buka dia punya spark plug. Sebab dah tak ada kotoran duduk dalam tu, confident lah nak buka. Sekarang masa nak cabut spark plug. Okay, kita mula dengan spark plug 1. Okay, longgar je. Spark plug 2 longgar juga. Ikat tak ikut spek ni, longgar sangat. Semua longgar ke? Memang sengaja ikat longgar ke macam mana? Okay, dapat 1. Okay, spark plug masih boleh pakai kot, cuma perlu di setting balik dia punya clearance. Okay. Lubang silinder ni banyak balik abuk daripada carbon spark plug. Jadi